Dan selamat datang siapa yang baru join. Record to this computer. Okey. Sorry, suara saya bila dah pagi, daripada pagi dia cakap tak berhenti kan. Hilang suara sikit. uh, so tadi ada juga yang tanya saya sebab kita live kat Facebook group kan. So ada juga yang WhatsApp saya sempat baca tadi. Tanya group mana dan ada yang kata tak boleh join ke. Okey. Untuk siapa yang anda kemungkinan ada di Facebook sekarang ni, saya tak buka Facebook sebab untuk program petang ni, hari ni, Isnin, Selasa dan Rabu, 3 hari ni, program khusus untuk di bawah Finas. Di bawah Finas ya, semua yang ada ni, semua yang hebat-hebat belaka ni, production house semua ni. Production house yang buat konten dalam TV, dalam RTM, Astro, semua inilah orang-orang ni lah ni dalam program hari ni. So selama sepanjang 3 hari. Jadi yang ni khusus untuk program Finas. Okey. Jadi peserta-peserta lain tak boleh join lah. Yang ni khusus untuk Finas je. Then kita sambung Terima kasih banyak siapa yang dah join. Ada beberapa orang yang belum, mungkin penat ke apa kan, nak minum ke sekejap ke kan. Nanti ada orang masuk lah tu. Sebelum saya lupa, saya ada hantar link tadi. Sekali lagi, untuk kedatangan, sila klik link tu dan bahagian petang tu, sesi petang, sila klik hadir dan submit. Itu sahaja. Nanti pesan kat saya lagi ya, dari akhir session ni, pesan kat saya lagi kedatangan tu, takut-takut ada yang terlepas pandang tak ambil kedatangan hari ni. Dan juga satu lagi, last session nanti, last sekali sekejap-kejap lagi, kita akan buat sesi ambil gambar, snap. Jadi make up lah mana-mana yang patut, buat pakailah apa-apa yang patut untuk kita nak snap masuk rekod untuk Finas dan juga rekod untuk mining lah, dua-dua lah. So kita nak ambil, kita snap tu nantilah bila dah session nak berakhir nanti. Okay. So saya bagi tahu awal ni supaya bersedia. Ada yang terkeluar termasuk tu line ni. Line petang mungkin ada tempat yang hujan kan. So line kurang sikit. Petang-petang sekarang selalu hujan. Okey, kita sambung. So kita dah faham sebab apa kita mesti ada Facebook page dan juga Instagram profesional. Hari ni saya cover dalam slot terakhir ni. Dua benda saya nak habiskan iaitu setting untuk buat Facebook page dan juga copywriting. Copywriting ni tuan-tuan dah biasa dah dengan copywriting ni kan. Cuma saya nak share ni macam mana copywriting yang efektif yang biasa orang-orang online buat untuk nak memancing orang-orang yang suka dalam mengikuti online ni. Oh, saya pernah ni matahari kat sebelah sini. Lupa pula nak tarik langsir tadi. Tarik sikit. Okay. So, kita buka Facebook. Sini, Facebook Facebook macam biasalah Facebook kita. Siapa yang dah ada page, minta maaf ya. Tolong relax sekejap lah siapa yang dah ada page. Siapa yang belum ada page, jangan salah faham. Page maksudnya bukan personal. Page ni ialah yang business dan yang boleh buat iklan. Yang boleh buat Facebook ad. Kalau personal tak boleh buat Facebook ad. Tidak ada fungsi Facebook ad tu. Kalau nak buat Facebook ad, mesti guna Facebook page. Bila kita buka Facebook page kita, bila kita buka Facebook, saya pun dah tersalah. Bila buka Facebook kita, dekat atas sebelah kanan ni, akan ada simbol plus, campur kan, plus. Ni,
Belah kanan ni akan ada simbol plus. Alright. So, kita klik simbol ni, dia akan keluar beberapa function. Antara function tersebut ialah page. Ni, page ya. Page. Saya dah ada Facebook page sebab saya boleh buat ad. So, siapa yang tak ada Facebook page lagi, dia tidak boleh buat ad. Dia mesti ada Facebook page. Alright. Facebook page ni kalau kita klik kat page, bermaksud kita nak, bukan kita pergi ke page kita. Itu bermaksud kita nak buat page baru. Clear ya? Kita nak buat page baru. So, sekarang bila kita klik je add tu, dia akan keluarlah yang ni. Create a page. Ni, belah kiri ni. Ni create a page. Alright. Apa nama page kita? Page kita nama apa? Nak letak nama kita pun boleh. Ataupun nak letak branding kita pun boleh. Ataupun nak letak nama bisnes kita pun boleh. Ikut kita nak letak apa yang kita rasa sesuai, yang kita rasa kita nak promotekan dia kepada public, kepada customer, kepada potential customer. Apa dia page yang kita nak letakkan? Contoh, katakanlah page ni, saya nak khususkan page ni untuk servis kelas-kelas online saya. Contoh okey, mungkin saya akan letak nama dia kursus online power. Contohlah, contoh je. So, bila kita letak kat situ, kita kategori apa? Ini pun kena letak. Bila kita klik dekat bawah, tengok balik ke atas, ni, dia akan tanda right. Right ni maksudnya dia approve. So, nama ni boleh guna. Ada nama tak boleh guna ke? Ada. Kemungkinan nama itu dah ada orang guna, so kita tak boleh guna nama tu. Lebih kurang macam domain jugalah yang ni. Lebih kurang. So, ini ialah nama page kita. Kursus Online Power. Alright. So, kita kategori apa? Alright. Yang mana kita perlu tahu, Facebook ni, satu benda lagi. Facebook ni, dia punya update dia sangat cepat tapi tak selaras. Dia punya sangat cepat tapi tak selaras. Tuan-tuan buka mungkin bentuk macam lain, saya buka bentuk macam lain. Tapi kandungan dia lebih kurang sama aja. Bentuk ataupun design dan kedudukan dia saja berbeza. Kadang-kadang hari ni kita buka macam lain, esok kita buka macam lain. Dia memang macam tu, Facebook memang macam tu. Kalau kita orang sebelah pun buka macam lain, kadang-kadang kita buka macam lain. Dia memang macam tu dia punya update dia tak sama. Okay, so jangan terkejut kalau ada orang buka, ini masih boleh lagi ada pilihan. Yang ni tak ada pilihan, ini kena type. Contohnya, kategori apa tu? Kategori online. Kita letak aja online, ada kena mengena dengan online, dia akan keluar. Contoh, internet marketing service. Contoh kan. Dia ada kena mengena dengan apa yang online, dia akan naik dululah. Okay. Online kelas contoh dia. Tak kat situ online kelas. Kalau kita malas nak letak banyak-banyak, yang ni describe kita tau. So, ini agak penting juga kalau kita letak beberapa lah. Jadi kalau malas, tak payahlah banyak sangat. Kan? Ikut apa yang kita punya servis yang kita ada tu lah. Online kelas. Online marketing. Itu dah cukup lah. Kalau anda ikutlah macam mana. Apa ada kena mengena dengan anda punya apa tu, servis. Description ni, lebih panjang lah. Tapi tak lebih daripada 255 255
word, bukan word, tu. Word by word lah kan. Huruf. Ya. Tak boleh panjang sangat. Describe lah apa servis yang kita buat. Okey. Kat sini. Dah habis dah kat situ. Ni. Alah, tak turun pula. Okey. Yang ni kalau dia tak hijau, dia tak keluar tau. Kita kena pastikan dia hijau. Online, kalau tak ada, kita kena adakan dia. Online, kalau kita pilih yang ni, dia kena hijau yang tu. Ada yang jenis keluar setting, dia ada pilihan. Dia ada close scroll kan, ada pilihan. Yang tak ada pilihan ni, kita kena teka-teka. Okey, kalau kita nak tambah boleh, tapi yang mana yang dia bagi tu aja. Sebab dia nak masukkan dalam database dia tu kan. So, kalau tak hijau tak boleh. Dia tak keluar yang create page ni. Description is okay. Description tak apa. Okay, kita masukkan yang apa-apa yang patutlah. Kalau ada lagi, masukkan lagi. Tapi yang macam tadi, yang tak kena, yang tak ada, dia tak nak. Online apa lagi yang ada? Social media contoh. Ni social media agency. Boleh lah social media agency letak. Boleh lah kan. Okay, create page. Jangan create lagi. Boleh create tapi perlu kita tengok kat sebelah dulu. Ada apa? Kat sebelah ni ialah setting-setting penambahan sahaja. Kita create dulu. Bila create, maka dah wujudlah kita punya page tu. Tapi kena tunggu dia dulu. Dah dapat yang macam ni. Bawah ni tulis. Alah, hilang pula. Nak tunjuk dia hilang pula. Bawah tu dia tuliskan. Berjaya dah. So, boleh gunalah apa yang ni, yang tadi ni. Kita punya nama tadi. Ini. Kursus Online Power. Bawah ni apa? Bawah ni penambahan image. Kalau kita nak, bukan kita nak, saya cadangkan memang letak image. Kena letak image sebab dia salah satu sebab untuk nak bukan saja mencantikkan tapi kepercayaan orang kepada kita punya page. Okay. Alright, yang ni add picture, masukkan picture. Katakanlah picture apa pun, dia keluar kat mana tau? Nanti saya tunjuk. Kita pilih picture apa. Saya pun tak bersedia dengan picture khas untuk ni. So, saya letak contoh aja ya. Picture, pergi ke gambar. Yang ni kita kena pergilah kat mana kita letak gambar kita. So, katalah logo. Nak letak logo lah katakan. Logo, saya letak logo Mynic lah katakan ya. Macam ni. Okay. Kat mana dia keluar? Tengok kat sini. Ini. Faham ya? Tapi ini auto, dia punya auto adjust tu. Benda ni. Dia auto adjust. Kalau besar sangat, kita kena cari logo yang lebih kecil lah baru dia masuk semua. Yang ini pula kat mana? Dekat belakang ni. Kita tengok. Kita letak sini. Yang ni kita tak letak logo, kita letak gambar. Okay. Tak gambar. Sekejap. Sabar ya. Kita letaklah apa-apa gambar yang sesuai dekat sini. Contoh. Ada kat sini. Mana-manalah. Saya belasah je lah ya. Gambar apa yang ada sini. Apa yang keluar, itulah dia ya. Itu gambarnya. Okay. So, untuk nak nampak. Dia nampak gambar tu. Turun ni. Ini gambar dia. Tapi ini kita boleh adjust. Adjust macam mana? Kita drag je. Ni. Ataupun drag ke atas macam tu. Ataupun drag ke sini. Macam tu. Boleh. Kita boleh drag sahaja. Nak adjust gambar tu. So, dia macam ni lah orang nampak. Okay. Nak save. Dan klik save. Bawah. Belah kiri. Tunggu sekejap. Alright. So, sekarang inilah kita punya page basically. Dah ada dah wujud. Nak edit, nak tukar gambar kat sini. Ya, ini bagusnya kalau kita buat design sikit. Tuan-tuan lagi power buat design ni kan. Orang publication, orang
apa kreatif ni, lagi power lah bab-bab ni. So, boleh masukkan buat design sikit, buat banner sini. Cara nak buat banner ni banyak sekarang ada. Guna paling tidak pun guna Canva pun boleh. Ya, online je. Guna Canva boleh. Alright, ini. Ini ialah username. Ni. Username apa ni kita nak guna ni? Username dia ialah contoh kursus online jugalah. Pun sama juga. Kita kena tunggu sekejap. Tak boleh guna. Ni tanda tak boleh guna. Okey. Kita letak apa kalau kursus online power Cikgu Yasir contohnya kan. Dia guna. Tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Tak boleh guna. Tak boleh guna juga. Okey. Oh, kacau macam ni. Apa lagi kita nak buat kelas lah kelas online pun tak boleh kot. Tunggu sekejap. Tak boleh. So benda-benda ni semua orang dah guna dah. Yang pelik sikit lah. Cikgu anda ke? Cikgu anda. Klik kat mana tu. Tak boleh juga. La ilaha illallah. Apa lagi sementara dapat idea, tengok lah apa kalau ada soalan. Kita boleh tak tukar? Boleh. Boleh letak kategori dalam BM boleh? Oh, kategori dalam BM. Kategori dalam BM saya tak pasti. Sekejap nak tengok. Dia ikut nak kena patah balik pula. Nanti try buat. Kategori BM tu try buat. Saya tak pasti. Sebab saya selalu buat dalam English. Cuba tengok Cikgu cik. Okey, ya. Cikgu cikgi. Yang ni memang rare. Tapi yang ni nanti saya nak padam. Ikutlah nak buat apa pun kan. Tapi yang yang you punya jangan, tak boleh juga. Pasal pada dengki sangat. Aduh, Yasir je lah. Yasir perasan tak boleh jugalah. Oh, kacau macam ni. Yasir online lah. Okey, sekarang kita bagi tip pula. Pilih tip. Apa yang dia nak sangat. Kita tengok tip dulu. Tip dia ni tip biasa je. Jangan ada dot, jangan ada ni macam dengan apa domain lah. So maksudnya yang ni tadi memang dia tak bagi guna. Memang dah ada orang guna mungkin. Aduh, penat jugalah nak buat ni powernya. Boy. Ish, la ilaha illallah, apa kena ni Kenapa teruk sangat ni? Cikgu power lah. La ilaha illallah. Tak boleh juga. Oh, saya tak tahu nak letak apa. Tapi mesti boleh. Itu dia. Mesti boleh. Pasal dia kena mengena dengan online ni. So, susah sikit kan. Sebab terlalu ramai orang guna online punya perkataan, kursus punya perkataan, power punya perkataan. Ramai orang guna. Sebab tu tak boleh. Jadi, kita kena cari benda yang boleh guna. Tapi kalau kita nak letak benda lain pun tak boleh. Sebab dia username. Benda ni kena sabar sikit lah, kena fikir sikit. Tapi buat masa sekarang ni tak boleh fikir dah sebab dia kursus. Kita kena buat kursus kan. Kalau tidak, tak habis-habis lah kita punya page ni. So, saya kena letak juga apa-apa yang okey. Dah, wasabi pun tak boleh guna. Semua dia tak boleh guna, macam mana? Apa masalah dia sekarang ni Ke masalah apa-apa?
Get tip ni memang get tip ni. Choose a username yang ni. Ni. Yang ni sama juga yang tadi. Kalau apa ni? Tip dia ni dia tak bagi guna apa ni? Dia boleh guna biasa, dia tak bagi guna extension, dia tak bagi guna simbol. Inilah differentiate username. Ni. Yang masalah dia sekarang ni dekat terms ni. Dekat terms ni. Yang masalah sekarang dekat term tu. So, it's okay, tak apa. Kalau kita letak add kursus online pun, mungkin boleh lah kot kan. Kita letak kursus online power. Add kursus online power. Dia bagi guna pula kalau ikut atas. Okay. Sekarang kita akan ikut atas ni lah. Add kursus online power. Okay, so sekarang ni, create username. Nak bagi guna yang lain tak bagi, kita guna yang tu je. Okey. Tadi dia bagi. Lepas tu dia tak bagi. Apa masalah? Saya rasa ada masalah. Tadi baru sekejap tadi dia okey. Lepas tu dia tak okey pula. Tengok. Okey. Dia bagi. Dia okey sini. Tapi bawah ni tak boleh. So, something wrong lah sekarang ni. Sepatutnya okey je. Tak ada masalah bab ni. Sepatutnya okey lah ya. Tapi yang ni biar dulu. Sebab kita boleh set kemudian. Cuma yang saya nak tunjuk selepas ni ialah add action button. Ini. Yang ini kita boleh letakkan. Yang ni penting ya. Kalau tak set yang ni, dekat page kita, orang berminat, orang tak tahu macam mana nak hubungi kita. Itu salah satu daripada masalah. So, dekat add action button ni, kita boleh tetapkan apa action button yang kita nak letak. Sama ada follow, yang ni bersambung lah, nak ada view gift card ni, ini untuk promotion lah, book now, call now. Paling tidak dan paling senang pun inilah WhatsApp. Kalau call ni mengganggu pula kan, kadang-kadang call kita sibuk, kita tak angkat, orang dah malas, orang call orang lain. Yang tu masalah dia. Ataupun orang segan nak call sebab sekarang ni, trending sekarang ni, orang malas nak call orang. Apa-apa pun orang prefer WhatsApp. So, bagi WhatsApp lah, Messenger boleh. Messenger boleh. Tapi ikut kepada orang selalu lebih percaya ialah WhatsApp. So, kita letak WhatsApp. Yang ini kena letak nombor handphone betul. Sebab dia nak bagi apa nama ni OTP. One time apa nama ni password. Kita panggil apa kod tu kod tu. Malaysia M, yang ni kena betul. Malaysia, lepas tu letak nombor telefon 019 017. Ni nombor betul. Dan dia right ni bukan bermaksud nombor kita betul. Dia right ni maksudnya setting ni betul. Tapi kita kena pastikan dulu nombor kita ni memang nombor kita betul. Send code ni dia akan pergi terus ke nombor handphone kita. Tu ada kat atas tu 45023. 45023. 45023. Okay. Confirm. Bila dah confirm, apa masalah ya? Pelik juga. Change WhatsApp number tak boleh. Memang betul pun nombor ni. 0 ni tak payah letak dah. 09. Okay, betul. Send code. Tu betul. Dia bagi tu nombor tu. Tapi tak apa, saya tengok dalam handphone. Kod lah dalam handphone, nombor lain kan. Nombor handphone. Tak ada, tak masuk. Saya rasa ada masalah lain ke. Mungkin ada masalah lain. Okey, baru masuk. Oh, betul. Nombor tadi dah betul. Tapi pasal dia kata salah. Ini nombor baru. 03358. Dia terus masuk ke dalam kita punya telefon ya. Dia terus masuk ke dalam kita punya telefon. Ke dalam WhatsApp. Kok. Tengok sekali lagi. Betul.
Confirm ke tak boleh juga. So, confirm ada masalah line. Kod betul. So, dah 2 graf kod kita try. Tak boleh. Jadi, problem dia dekat line. So, biarkan yang ni. Sepatutnya boleh. Bila dah dapat kod, kita confirm aja, then kita dah boleh guna. Dia dah link dah dengan kita punya WhatsApp. Dan juga, kod tadi pun dah masuk ke dalam WhatsApp. WhatsApp kita, WhatsApp handphone kita. Bermaksud nombor ni betul. Kalau salah, dia tak akan masuk ke dalam WhatsApp kita. Kan? So, nombor ni betul. So, maksudnya ada problem line dia kat sini sekarang ni. Facebook punya ni. It's okay. Tak ada masalah. So, kita punya page memang dah sedia ada. Cuma nak penambahan di segi collection ni sahaja. Lain-lain yang kita boleh buat ni sebenarnya selain daripada posting ni, kita kena ikut dia tepi ni. Ni. Satu-satu. Ni Ini sebenarnya ialah guideline untuk kita completekan kita punya page kat sini. Tengok 5 daripada 13. Sekarang kita dah settle 5. Okay. Bab apa tu? Establish your page identity dah completed kat atas tu. Completed kan? Ni, atas ni. Boleh ubah tak? Boleh. Bawah ni. Provide info and preference ni berkenaan dengan website, location, business hour, phone number. Semua masuk dalam ni. Connect to WhatsApp sekali lagi kat sini. Add page button. Add button ni kita nak tambah button kat atas. Okay. Alright. So, kita buat satu-satu. Isi satu-satu. Dah habis yang tu. Introduce your page. Ini step yang seterusnya. So, dia suruh invite 10 orang atau lebih. Yang ni kita kena buat. Ya, untuk nak aktifkan kita punya page ni. So, kita invite lah siapa-siapa yang di sini pun dia akan suggestkan siapa-siapa kan. Sebab nama saya letak nama cikgu kan. Dia boleh detect. Kita punya page yang lain dia boleh detect. So, ada perkataan cikgu tu dia akan guna cikgu ataupun kita punya friends yang sebelum-sebelum ni lah. Alright. Then complete your page. Sekarang tak boleh complete lagi sebab kita tak isi yang atas-atas ni. Bila isi yang ni step by step, sepatutnya dah boleh complete your page. Alright. So, ini ialah cara untuk nak buat create ad. Nak buat Facebook ad. Ini laporan. Yang ini akan keluar bila kita setting dekat atas. Ini pun yang tadi kan. Yang ni saya pakai letak kan. Boleh setting, location. Semua boleh setting. About ni boleh edit. Masuk kat sini. Ataupun tadi pun boleh klik. So, penuhkan dulu yang ni. Kalau one by one nanti, lambatlah pula. Sebab sekarang dah pukul 4 lebih kan. Saya nak habiskan ada satu benda penting lagi, iaitu copywriting. Sekejap tengok saya apa yang perlu lagi. Tak ada dah. Lepas ni dah set yang ni, jangan lupa sebelum buat ad, kita kena post apa-apa dulu di sini. Kalau tidak, kemungkinan kita punya ad nanti akan di-reject. Sebab dia nampak macam kelang kabut sangat. Siapa nampak? Facebook nampak kita ni macam kelang kabut sangat. Jadi kemungkinan ada unsur-unsur scam di situ. So dia akan reject. Jadi kita kena post dulu. Bagi aktifkan. Apa maksud aktifkan? Member tu jangan lupa. Invite dulu member. Saya tak boleh invite sebab saya tak nak page ni pun. Saya buat sebagai contoh je. Saya buat sebagai contoh. Sekejap lagi saya padam lah. Invitekan member. Banyakkan member dulu. Member yang tadi tu ni. Invite dulu. So tu satu. Menunjukkan kita dah aktif. Kemudian kita post. At least pun post selamat datang ke. At least kan post apa-apa yang berkenaan dengan kita punya website. Servis kita ke. Poster ke. Apa-apa yang menunjukkan kita ada page ni. Sebab apa kena buat macam tu? Satu, memanglah untuk promotion, untuk nak bagi tahu orang. Nombor dua, sebab kita nak buat ad, Facebook ad, takut-takut nanti dia akan
reject kita punya ad disebabkan dia nampak kita punya page baru dan tak aktif apa-apa. Itu yang takut. Ya, takut dia tak approve kita punya iklan. Okey. Alright. Sini semua ni ialah post biasa yang ada di page biasa. Bukan masuk page. Di Facebook personal. Nah, macam mana nak create apa semua ni, biasa. Cara guna biasa. Cara guna dia biasa ya. Cuma edit pun lebih kurang sama juga dengan kita punya Facebook tu. Rajin tak rajin je. Okey. Allah. Terkelip pula dah. Setakat sekarang ni ada apa-apa, saya rasa yang ni tak ada apa-apa kot. Sebab yang penting ialah create page tadi tu je. Yang lain tu boleh satu. Letak email personal dulu, masa set up page. Email boleh tukar. Yang ni set up page je. Email boleh tukar, yes. Email boleh tukar. Nabil kata tak boleh username ni. Boleh buat. Follower boleh buat. Username tu boleh buat. So itu ialah tentang page, dan yang lain fungsi dia sama dengan Facebook biasa. Ya, nak post ke apa ke. Yang ni yang tadi. Cuma yang penting lepas ni ialah setting Facebook ad. Setting Facebook ad ikut masa ni tak sempat, kita bawa ke besok akan ada setting Facebook ad. Instagram dengan Facebook ad sekali dia setting tempat yang sama, cuma kita boleh pilih sama ada auto ataupun kita boleh pilih nak Messenger, Facebook dan Instagram, ataupun nak Facebook sahaja, ataupun nak Facebook dan Instagram sahaja, tak nak Messenger. Itu ikut macam mana pilihan kita. Ataupun auto. Auto, Facebook yang akan buat kerja. Dia bagi kat mana-mana yang sesuai antara tiga tu. Okay? Alright. So, seterusnya. Kita akan pergi ke copywriting pula. Copywriting. Setting esok Esok bab-bab Google semua esok. Lepas tu setting Google Ad pun besok. Sebelum lewat petang baru kita buat website. Lewat petang. Satu lagi nak bagi masa untuk siapa yang tak sempat lagi tadi register, dan bagi masa unit technical bagi semua peserta ada domain dulu, baru kita akses masuk ke website supaya senang ya. And okay, kita buat copywriting pula ya. Sekejap. Okey. Nampak tak apa yang saya share sekarang, ke dia keluar benda lain? Saya share sekarang ni oh tak nampak. Oh, okey. Sekejap. Saya share sekali lagi. Share. Okey, nampak tak? Sepatutnya nampak copywriting memukau. Nampak Nampak, okey. Okey, terima kasih. Copywriting memukau ni, copywriting, memang semua orang buat copywriting, boleh buat copywriting. Tapi copywriting ni, kalau kita cerita copywriting dengan orang surat khabar, dia tak sama orang buku buat copywriting. Kalau kita cerita tentang copywriting online, dia tak sama dengan teknik copywriting orang buku, orang majalah dan orang surat khabar buat copywriting. Dia berbeza. Ikut apa copywriting yang dia nak. Kan, kalau copywriting iklan, contohnya kan copywriting iklan. Lain. Copywriting iklan tu maksudnya iklan yang profesional lah kan. Yang profesional. Lain. Tapi untuk online,
Online bermaksud WhatsApp, Facebook, Instagram. Yang ini kita kena guna kaedah dia orang. Maksudnya apa? Dia umpama macam dengan, kan ada peribahasa Melayu kan, masuk kandang, apa tu? Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang harimau. Lari lah, tunggu lagi. Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang harimau mengaum lah kan. Dia macam itulah kaedah dia. Maksudnya kita kena cakap bahasa dia orang, bahasa online. Baru menarik orang-orang yang kita nak tu. Jadi copywriting ni dia penting sebab orang akan nampak copywriting dulu sebelum orang tengok poster atau orang tengok video. Copywriting ni ialah ayat yang nak bagi orang faham ini apa. Kan? Kat atas iklan kita tu akan ada copywriting. Copywriting itulah yang dimaksudkan. Okey, macam mana nak buat copywriting ni power? Macam mana nak buat copywriting ni memukau supaya orang tertarik untuk nak tengok poster kita, supaya orang tertarik untuk nak tengok video kita, dan supaya orang tertarik untuk nak action contact kita. Itu bergantung kepada copywriting kita. Antaranya yang saya boleh share ialah ada 5 benda yang wajib kita tahu berkaitan copywriting yang memukau ni. Yang dia macam pukau orang ni, pukau. Ada jadi macam tu. Satu, tajuk utama. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai headline lah. Headline kita kena faham, konsep headline. Mesti ada headline. Dan dia bila nama headline, dia mesti head. Dia mesti head of the line. Kejap ada ya, Cik Jamil kata umpan. Yes, betul. Tepat. Inilah umpan kita. Umpan tak kena, tak boleh. Dia kena umpan yang best, baru kena. Macam dengan ikan, betul lah tu. Kita nak tangkap ikan tu, umpan ni mesti macam ni. Kita nak tangkap umpan tu, kita nak tangkap ikan tu, umpan ni mesti umpan tu lain-lain, betul tak? Menarik ikan-ikan yang kita nak tangkap. Macam tu lah. Nanti orang Facebook kata, oh, dia kata kat kita ikan ya. Dah umpama je. Kita membayangkan saja. Kita tak kata customer tu ikan, taklah. Kita membayangkan macam orang kata apa? Comparison tu nak bagi faham kan. Minta maaf lah, janganlah salah faham pula ya. Okey. Satu, kita kena ada tajuk utama. Tajuk ni utama dia apa? Sebab orang ni selalunya dia akan sekilas lalu, sepantas lalu, dia akan terbalik sikit disebabkan itu. Sebab orang ada masa beberapa saat je yang dia untuk nak dia stop tu, dia tengok. Macam dengan dekat billboard juga. Dekat billboard, headline tu mesti power dan sependek yang mungkin lah. Kalau ni berbicara tentang billboard. Contoh, kalau kita tulis panjang-panjang kan, susah orang kan drive tu. Tambah pula kat highway kan. So ada satu billboard yang senang faham. Antaranya ialah billboard kan. Ada seorang orang gemuk pakai kabel lekat. Dia ambil garu tu kat belakang. Dia punya headline dia apa? Copywriting dia tak payah fikir banyak-banyak. Copywriting dia gatal. Terus apa ubat dia? Settle. Senang. Orang senang nak faham kan? Perkataan tak banyak dan tepat. Okey. Nombor 2, intro. Pembukaan tu mesti kena dengan target kita. KKH ni apa? Kejap lagi. Tawaran ni apa? Dan juga tindakan tu apa? Ada 5 combine ni baru jadi satu copywriting yang lengkap. Okey, yang pertama. Tajuk utama headline kita ni mesti guna huruf besar ke semua sekali ikut kepada kaedah yang macam mana orang biasa dalam online. So, kita kena ikut trending tu. Buat semua huruf besar. Supaya orang nampak benda tu sebagai satu benda yang satu tajuk utama ataupun benda yang penting. Besar semua.
Lepas tu masuk ke kandungan bawah, introduction. Ni headline atas, introduction bawah. Bawah tu jarakkan dia punya space. Jangan sambung terus. Ini memeningkan orang dan tidak menarik. Mesti ada perenggan ataupun space yang membezakan antara headline dan juga introduction. Ya. Okey, guna huruf besar. Semua sekali huruf besar. Bahasa, gunakan bahasa orang online guna. Sekejap lagi saya bagi contoh-contoh. Ya. Dan dalam headline ni untuk menarik mesti guna satu perkataan ataupun satu ayat yang pendek yang ada emotional. Orang beremosi akan baca itu benda tu. Contoh emotional macam mana? Satu emotional yang paling menarik saya tengok kalau kat billboard, sebab kalau billboard ni semua kita pernah nampak kan sebab dekat jalan. Kalau kat billboard apa ya? Telekung apa? Alah, saya lupa lah Allahumma salli ala Muhammad. Telekung apa nama ya? Yang telekung orang pakai solat tu untuk Muslim ya. Muslim perempuan pakai solat telekung. Dia bagi gambar anak dengan gambar mak ataupun dia bagi gambar mak saja kot kan. Kat bawah tu caption dia, ya, dekat copywriting ni kat bawah tu caption dia, mak teringin nak pakai telekung tu. Contohnya tu, macam itulah. Dia jadi satu emotion tau. Anak-anak tengok iklan tu, dia teringat kat mak dia. Jadi satu emotion. Dia memain perasaan kita sebagai anak. Itu ialah caption, itu ialah headline yang bagus. Ada emotion. Emotion ni tak semestinya sedih. Emotion ni boleh jadi gembira. Emotion ni boleh jadi kecewa. Emotion ni boleh menjadi benda yang lawak. Dia macam-macam. Emotion lah berkaitan dengan emotion ya. Dan jarakkan daripada introduction. Macam saya kata tadi. Headline dekat atas, introduction di bawah. Jarakkan. Bagi orang nampak jelas headline tu. Headline okey, baru orang nak teringin baca bawah. Itu tujuan dia. Alright? Okey. Tajuk dia macam mana? Ini tajuk contoh dia. Contoh ni Tengok tajuk yang contoh yang pertama. Contoh yang ni. Yang ni saya buat untuk program online lah. Untuk buat website ni untuk orang umum. Kan? Untuk orang OKU yang mana yang berminat untuk nak join. Ini antara headline yang saya buat. Apa dia contoh? Saya tak kata headline ni terbaik, tak. Tapi ia terkandung dalam contoh tadi. Yang mana orang terasa nak ada website kedai online sendiri. Sebab apa saya guna nak ada website kedai online sendiri? Sebab orang kadang-kadang dia tak faham, dia tahu kedai online tapi dia tak tahu itu ialah website. Orang kadang-kadang bila kita sebut website, dia tak tahu satu jenis website ialah kedai online. Kalau kita sebut website sahaja, buat apa website? Kita bukan ada syarikat besar pun. Dia akan fikir macam tu. Nak bagi orang faham, sebab tu kena ada website kedai online. Nak bagi dia faham kata website ni berbentuk kedai online. Okay? Sendiri, bukan orang. Itu dia faham. Dan tak lagi risau masalah kesihatan. Pelanggan sendu atau poket kering disebabkan PKP. Yang ni ikut kepada trending dalam 5-6 bulan sekarang. Kan? Jadi PKP tu kena ada. Sebab apa? Sebab orang biasa dengan faham sangat dan glamour sangat PKP ni sekarang. Kan? So, guna benda ni. So, dalam ni ada headline yang ada kena mengena dengan emosi. Emosi kat mana? Emosi dia ada dekat sini. Masalah kesihatan, dia risau, pelanggan sendu, buat kerja pun orang tak datang. Dia jadi, betul lah, geram sekarang ni. Orang nak keluar pun payah semua. Dia akan terfikir macam tu. Yang tu emosi. Okay. Yang kedua, yang ni untuk seorang pelanggan tahun lepas. Bukan pelanggan lah, peserta tahun lepas. Dia buat fotografi. Yang ni, saya bagi caption kat dia. Stres sebab gambar kahwin tak cantik. Dia buat iklan ni. Stres sebab gambar kahwin tak cantik. Ini adalah emosi. Stres. Lelaki tak apa. Perempuan selalunya stres kalau gambar tak cantik.
Lelaki gambar apa? Tak apa. Gambar dia belakang pun okey, gambar juga kan. Tapi orang perempuan dia akan stres. Gambar kahwin tak cantik ni cukup stres. Contohnya kan. Orang perempuan cukup pantang buat gambar ni. So kita ambil benda tu, jadikan tarikan dia. Stres sebab gambar kahwin tak cantik, dia akan ada kena, betul lah hari tu ni member ambil gambar tak apa-apa entah. Contoh kan. Kita main dekat situ. Yang ni pun saya bagi dekat, ada orang nak buat apa nama ni, teknik fotografi menggunakan handphone. Ni satu dia punya caption yang bagi ataupun headline dia, nak saya dedahkan teknik fotografi mudah tapi hasil 300 kali ganda power dari biasa. Orang baca ni, emotion dia ada dekat sini. 300 kali ganda power dari biasa, orang akan, macam mana? Dia jadi macam tu. Dia berbeza dengan nak join kelas fotografi tak? Dia jadi, kan nampak beza tu kan? Itulah beza dia. Sebab tu headline kita ni kena menarik. Macam mana cara nak menarik? Point dia ialah dekat sini. Bahasa yang ni technical. Huruf besar dengan jarak ni technical. Tengah ni dua-dua ni. Bahasa orang online dan bermain dengan emotion. Baru orang tertarik. Emotion tak semestinya sedih. Emotion tak semestinya gembira. Emotion tak semestinya seronok. Emotion tak semestinya teruja. Semualah berkaitan dengan emotion. Ya? Dia merangkumi semua. Ikut kesesuaian produk kita. Alright? So, next. Itu nombor satu. Nombor satu ialah headline. Nombor dua ialah introduction ataupun pembuka kita. Pembuka tu apa dia? Pembuka kita nak tajuk dah di atas. Okey, kita mula nak jual. Orang kata mula nak mengayat dah ni. Mula nak mengayat tu ada 3 pesanan. Pesanan dia ialah satu, bukan pesanan, sorry. Tiga kategori berbeza sebenarnya 3 ni. Bukan perlu 3-3. Salah satu dah cukup cantik. Dia ada 3 jenis. Satu, kita cerita. Kita rekakan satu cerita berdasarkan apa produk yang kita nak, kesesuaian dia. Berdasarkan produk kita. Ataupun kita offer buat satu tawaran. Ya, jenis ni jenis ya. Buat satu tawaran. Ataupun testimoni. Kalau ada 3-3 masuk sekali lah. Ataupun 2. Tapi satu pun dah cukup. Satu pun dah cukup. Kalau nak semua 3-3 ada, it's okay, no problem. Tapi terlalu panjang pula nanti. Ataupun 2, it's okay, boleh. Okay? Macam mana tu? Kalau tak faham, saya bagi contoh. Contoh yang ni kalau cerita. Contoh, ini ialah cerita. Kalau cerita. Nombor 1, pembuka dia ni, yang ni, mesti huruf besar ni. Ini ini kena huruf besar. Sebab nak bagi orang tertarik dengan yang ni dulu, baru orang akan baca yang ni. Orang tak suka tau baca banyak-banyak ni. Tapi bila dia nampak ni, iklan pukat tunda, dia nak tahu apa dia ni. Duduk rumah dapat income. Ni apa ni? Orang nak tahu. Ya? Ataupun, mana tadi? Ini dia. Sorry. Nombor 3. Ini jenis testimoni. Tapi saya nak tunjuk ini dulu. Servis kayangan. Apa servis kayangan? Orang nak tahu. Okay? Kita guna word-word yang biasa, yang trending orang guna sekarang. So, word tu kita nak capture dia orang. Supaya dia orang baca yang lain. So, tengok yang ni saya bacakan sekejap. Sebenarnya sekarang ni saya sedang ubah video yang nampak kat skrin ni. Jadi dia mengganggu skrin saya nak baca tak boleh. Okey, contoh yang ni kemungkinan anda ada yang nampak kurang jelas, ada yang nampak kecil kan guna handphone. Saya bacakan. Iklan pukat tunda. Okey, lepas tu pula ingat yang tu semua huruf besar. Penting, huruf besar sebab nak capture orang tu, pandangan orang. Jangan panjang sangat. Kemudian baru kita pergi ke introduction, ke kita punya permulaan kita. Saya hairan, yang ni cara cerita. Saya hairan, orang kata FB Ad ni bagus. Saya belajar buat setting, tengok YouTube. Ini saya ambil daripada orang yang luahan hati orang.
yang try acah-acah dengan Facebook ad. Ini perasaan dia orang. Saya masukkan sekali emotion tadi. Uh, Cuba sampai berjaya iklan saya keluar dari Facebook. Kebanyakan orang dia nak buat setting YouTube, dia nak buat setting Facebook, dia tengok YouTube. Dia buat, dia try sampailah boleh keluar iklan tu. Okey lah tu. Tapi pelik, semua yang saya dengar sebelum ni pasal FB ad ni macam lebih sudu dari kuah. Kayangan sangat. Yang ni luahan hati orang, dia buat cerita. Tapi lepas saya join program ni, baru saya tahu dan faham kenapa iklan saya tak menjadi. Memang semua orang reti buat Facebook ad. Tapi ada udang sebalik mi, tak tahu teknik, hampir buang duit je. Sekarang iklan saya macam pukat tunda. Alhamdulillah, setiap hari handphone habis bateri, orang WhatsApp tak henti. Ini semua ayat-ayat nak tarik orang. Oh, macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat? Macam mana? Ini ialah satu introduction iklan untuk orang join program Facebook setting, Facebook ad. Okay? Nombor 2, jenis offer. Sekejap. Ada tanya. Bahasa orang online tu apa maksudnya? Bahasa yang biasa orang menggunakan bahasa iklan di online. Kita kena biasakan diri kita dengan online punya segmen ni. Baru kita faham tentang bahasa-bahasa orang online. Bahasa orang online ni maksudnya customer tu, jadi kadang-kadang dia akan ejaan dia customer. Kayangan, benda-benda yang mahal dia sebut sebagai, sekarang ni orang sebut sebagai berapa ringgit tu? Harga dia kayangan tu. Itu ialah bahasa-bahasa sekarang. Bahasa-bahasa yang trending. Yes, korang. Yes, ya betul. Korang. Kalau ikut kepada juru bahasa ataupun orang bahasa, dia tak akan setuju kalau sebut korang. Kita mesti sebut anda. Tapi bagi orang online, orang yang biasa dengan online ni apa? Orang yang suka beli online, orang yang suka tengok online punya iklan, orang yang suka join apa-apa online ni, dia biasa dengan bahasa-bahasa macam ni. Bila sebut, tidakkah anda mahu, bahasa-bahasa macam tu, orang ni jadi takut. Orang ni nampak macam dengan terlalu formal. Dia tidak akan menarik orang-orang yang macam ni. So, macam saya kata tadi, kita nak tarik orang yang selalu dengan online, kita kena ikut bahasa yang orang online buat. Okey, kita sambung. Offer ni, macam ni duduk rumah dapat income. Nak tak kalau saya offer anda duduk rumah, shopping online dan dapat balik duit? Memang orang buat shopping online biasalah, tapi dapat balik duit, yang ni orang akan terfikir, macam mana dia buat ni? Nak tak kalau saya offer anda, member anda shopping online, anda pun dapat duit. Tak payah jual barang, tak payah serius sangat sampai mesyuarat tengah malam, tak payah beli stok ribu-riban, simpan kat rumah. Ribu-riban ni pun bahasa biasa, bahasa pasar. Orang panggil bahasa rojak kan. Guna bahasa-bahasa yang macam ni sebab orang akan rasa dekat dengan kita. Orang akan rasa dekat dengan iklan kita. Sebab menggunakan bahasa yang dia orang biasa. Kalau tidak, orang akan rasa macam dengan jauh. Orang rasa macam dengan terlalu formal. Dia ada gap di antara customer dengan kita. Hanya dengan bahasa. Ya? Lepas tu, barulah saya jamin 3 bulan income anda paling sikit 5,000 sebulan. Saya dah buat, saya dah rasa, saya dah syok. Contohnya kan. Bawah ni saya tak nampak. Sekejap. Saya nak kena ubah. Alamak, tak boleh ubah pula. Dia video apa ni. Mungkin anda tak nampak dekat skrin kot. Tapi saya kat sini, dia kan ada video banyak-banyak tu kan. Kadang-kadang benda ni boleh ubah, kadang-kadang dia tak boleh ubah. Dia lekat bawah ni susah. Tak apalah. Next. Sebab bawah ni saya tak boleh baca ni. Saya tak nampak. Mungkin anda nampak bawah ni Ini ialah jenis offer. Bagi tawaran kepada dia. Yang menarik. Yang meyakinkan. Okey, nombor 3. Allahu Akbar. Ini servis kayangan. Testimoni. Servis kayangan. Ini kalau macam dengan saya bagi contoh awal pagi tadi, salah seorang daripada peserta kan, Faizul, dia punya
dia punya peserta OKU yang dia punya domain cuci kapet Bukit Beruntung .my. Dia sesuai guna yang ni. Servis kayangan. Orang nak tahu apa servis kayangan tu? Bos wajib buat apa yang saya suruh ni. Ini kita ambil testimoni daripada customer. Viralkan servis bos ni. Bagi free kat orang atau offer 50% ke dulu untuk first timer pun tak apa. Saya jamin bos tak akan rugi. Sebab saya garanti, saya pasti servis bos puas hati. Saya dah rasa, saya tahu. Dah banyak kali saya kena orang cuci kapet bawa masam. Ni letakkan apa masalah-masalah yang dia kena sebelum ni. Lepas tu nak kering-kering berminggu. Ada pula lepas cuci kapet jadi keras. Geram betul. Bila saya buat dengan bos, saya betul-betul puas hati. Jangan tak buat bos, buat ya. Ini ialah testimoni customer kepada kita. So, tapi ayat ni kita kena ubah-ubah sikit supaya dia jadi menarik lah untuk nak menarik orang. Kadang-kadang orang yang bagi kat kita mungkin, bos saya buat memang puas hati lah. Bos buat servis ni memang puas hati lah. Bos, video bos ni memang susah nak cari lah. Saya dah upah orang banyak kali dah, tak boleh macam ni. So, kita kena improvisekan daripada apa customer kita kata tu untuk nak cantikkan ayat tu. Bagi boleh buat marketing lah untuk digunakan sebagai tadi ni, introduction untuk iklan kita. So, ini tiga benda ataupun tiga kategori yang berbeza mengikut macam mana yang sesuai dengan kita, sesuai dengan produk kita. Okey, setakat tu ada soalan. Info bos dah ni. Ini bahasa biasa online. Orang online, orang trending sekarang dan beberapa dalam 2 tahun kebelakangan ni sebenarnya bila online orang selalu guna perkataan bos ataupun bosku. Untuk online orang selalu guna perkataan bos ataupun bosku untuk nak address the other side. Itu perkataan orang online. Ya. Ini bukan bos dia dan bukan juga bos BOSS yang produk bos tu, bukan. Yang ni ialah trending, ikut trending orang yang selalu guna online, ya, bahasa rojak, bahasa pasar. Kalau dalam English, kita buatlah dalam English yang apa orang yang selalu guna English medium dengan dalam online yang selalu guna bahasa apa? Contoh, kalau perempuan kepada perempuan, mungkin dia selalu guna sis. Dia selalu guna sis, S-I-S, sis. Contohnya kan, sister lah, sis. Jadi bahasa-bahasa macam ni kita guna supaya apa? Supaya orang tu terpikat dengan kita, rasa dekat dengan kita tau. Rasa dekat dengan kita. Dia tak rasa macam dengan takut untuk nak WhatsApp kita. Dia tak rasa takut untuk nak get further information daripada kita. Sebab bahasa ni melambangkan kita punya sikap. Kalau bahasa kita ni nampak macam selamba, dia rasa macam kita ni, okey ni, boleh sembang ni, macam tu lah. Yes, feel free to communicate with us. Ya, betul. Dia rasa macam dengan tak takut-takut untuk nak tanya. Itulah sebab dia kita menggunakan bahasa-bahasa yang diorang guna. Bahasa rojak lah kita panggil. Okey, teruskan. Dah dekat pukul 5. Okey, yang ini KKH tu apa? KKH sebenarnya daripada K kehebatan, K kelebihan dan H ialah hasil. Dalam copywriting, kita kena combine 3 benda ni untuk menjadikan satu copywriting yang bagus. Contoh dia macam mana? Saya ambil satu contoh. Yang tadi tu saya merangkumi 3 benda ni. Yang tadi, yang ini, cerita ni, semua ni ada 3 benda tu. Semua ayat ni, ayat intro ni ada 3 ciri-ciri ni. Apa dia? Kehebatan, kelebihan, hasil. Ya, kehebatan, kelebihan, hasil. Kehebatan, apa hebatnya servis ataupun produk kita? Kehebatan satu. Kelebihan, apa lebihnya produk kita berbanding produk online? Tapi kita jangan menghentam produk online. Kita nak lebihkan produk kita je. Ya. Menghentam produk online tak bagus sangatlah. Kalau kita kata-kata susah nak carilah, sebelum ni ada yang buat macam ni, ada yang buat ni, itu rungutan orang biasanya. Tapi kita tak sebut produk A, produk B, tak ada. Okay.
Hasil. Apa hasil daripada kita punya produk tu, kita punya servis tu, apa hasil dia? Tiga ni dia kena combine sekali. Saya ambil satu contoh yang dah ada tadi ya. Contoh yang ni ya. Cara dia, cara offer yang tadi kita buat kan. Okey. Untuk nak biasakan dengan teknik online, sama ada dalam WhatsApp, WhatsApp pun sama, IG atau Facebook, biasanya orang akan guna yang inilah ni. Apa ni? Simbol-simbol yang, apa-apa simbol yang sesuai. Yang macam ni. Supaya apa? Supaya ia dapat simbol senyum ke. Biasanya ini dapat meluahkan emotion kita apabila bagi satu-satu offer dalam bentuk yang macam ni. Contoh kan, kalau kita hi dengan hi saja, dengan hi ada senyum kan lain kan. Hi ada senyum nampak lebih mesra, hi saja mungkin nampak tegur macam tu je. Dia ini membantu sebenarnya. Duduk di rumah dapat income, ni hebat. Yang ni kehebatan. Apa kehebatan kita ni? Duduk di rumah dapat income. Itu kehebatan. Yang depan ni mesti ada hebatnya apa? Hebat tu dulu kita letak depan. Yang lain tadi macam contoh yang ni kan. Hebatnya apa? Iklan pukat tunda. Pukat tunda ni ialah satu jenis pukat yang orang guna di laut. Apa saja dia akan kaut, dia tak kira binatang apa pun. Maksudnya yang tu. So, perkataan macam ni orang online selalunya akan faham. Sebab tu ada orang buat apa ni 360 darjah. 360 darjah tu bahasa-bahasa orang online. 360 darjah maksudnya berpusing daripada biasa. Ada bahasa-bahasa yang selalu orang guna. Okey. Kalau macam ni tadi ni, servis kayangan. Ini ialah kehebatan servis ni. Servis kayangan. Kayangan tu apa? Orang langit-langit je yang buat servis macam ni. Hebatnya servis ni. Macam tu lah ya. Okey. So, kita tengok balik yang ni. Nak tak kalau saya offer anda duduk di rumah shopping online dah dapat duit balik? Yang ini ialah satu kelebihan servis ni. Ini ialah satu kelebihan produk ni. Kelebihan tu letak lepas tu. Hebat dulu, kelebihannya apa? Kemudian barulah pergi ke hasil dia apa. Mesti ada tiga benda ni. Bagi lengkap satu copywriting, mesti ada tiga benda ni. Kehebatan dia apa? Kelebihannya apa? Last sekali, bukan last, sebelum last ada satu lagi. Satu lagi, nombor tiga, apa hasil daripada ni? Tiga benda jangan lupa. Ya? Hebat apa, lebih apa, hasil dia apa? Kalau di sini hasil dia, 3 bulan income anda paling sikit 5,000 sebulan. Tapi jangan menjanjikan sesuatu yang tidak betul. Kalau ini ikut kepada sekarang ni apa yang dibuat betul tak? Betul. Boleh tak? Boleh kalau ikut cara-cara ni. Tapi janganlah kita letak maksudnya benda yang tak sesuai yang menakutkan orang balik. 3 bulan kurus dijamin. Dalam kurungan kita takut orang marah. Dalam kurungan kita letak kalau tak makan langsung, orang tak order. Kalau tak makan langsung, orang tahu, tak payah beritahu. Tak apa ni. Contoh yang tu. Taklah sampai macam tu. Dan juga taklah kita menyanyikan yang teruk sangat. Tapi ini ialah satu-satu benda yang memang betul. Memang orang ni akan dapat macam ni. Kalau dia betul-betul ikut step ni. Contoh macam tu. Itu benda-benda yang kita janjikan macam tu lah. Okay. Contoh lagi. Offer, kadang-kadang akan orang offer kan. Kalau sakit lutut, yang ini pakai setiap hari dalam masa sebulan. Kalau tak efektif, bagi balik produk ni, saya bagi balik bank in balik duit. Ada orang bagi produk, ada orang bagi jaminan macam tu. Sebab apa? Sebab dia tahu bila dah sebulan pakai, kesan tu akan ada. Tapi pastikan kesan ada lah. Tapi kadang-kadang orang tak percaya tu. Orang mula-mula tak percaya, tapi bila kita bagi tahu yakin macam tu, statement kita macam tu, kepercayaan tu dah mula ada. Tapi janganlah menipu. Yang tu tak syok pula lah kan. Okey. Yang ni 3 benda ni patut ada dalam satu copywriting. 3-3 ni. Kehebatan, hebat, lebih, hasil. Hebat, lebihnya dan hasil dia. Alright. Nombor 4. Yang ni, kalaulah kita, bukan kalau, kita kena masukkan
untuk nak powerkan lagi kita punya copywriting ni, kita masukkan tawaran. Tawaran ni macam mana? Offer kau-kau punya. Kau-kau ni ialah bahasa online lah, bahasa rojak lah ya. Kau-kau ni betul-betul punya, tinggi-tinggi punya, hebat-hebat punya. Itu maksud kau-kau lah kan. Siapa yang biasa guna bahasa rojak, bahasa yang macam-macam ni, faham lah ya, kau-kau ni kan. Offer kau-kau. Contoh apa offer lagi? Offer dia antara dia hadiah dan diskaun tu satu offer lah kan. Dan tidak begitu saja. Tidak begitu saja, kita bagikan dia satu limited time yang dia tak boleh fikir banyak dan kita bagikan dia ini ialah urgent. Sekarang nak, sekarang nak. Sebab orang biasanya kalau biasanya sikap orang, dia nak masa tu, kalau kita tak bagi dia buat keputusan masa tu, esok, lusa, 2 hari, dia akan sejuk. Dah, apa? Dah habis. Biasanya orang memang sikap macam tu. So, bila dia tertarik membaca kita punya iklan, tertarik sampai bawah dan nampak kita punya offer tu bagi betul-betul punya offer yang memang dia boleh decide on the spot. Sebab teknik dia sekarang ni ialah yang bawah ni. Limited dan agency. Contoh macam mana? Contoh macam ni ya. Khas, saya besarkan ya. Khas buat anda yang belum pernah ambil servis saya, ini kita bagi dekat orang yang tak pernah ambil servis. Sebab apa? Sebab kita nak cari customer yang baru. Customer yang lama dah tahu dah kita punya servis macam mana. Ya, tapi harapnya servis kita tu baguslah ya. Janganlah servis tu orang kata touch and go. Kita kena pastikan servis kita bagus betul lah ya. Okey. Dan kita tak nak dia orang. Kalau kita offer dia orang yang ni, memang dia orang nak lah sebab dia orang tahu kita punya servis macam mana. Contoh kan, kita buat fotografi punya session, katakanlah satu session 500, contoh lain lah ya. Orang yang pernah ambil fotografi session dengan kita, dia dah tahu dah kualiti kita macam mana. Kalau kita offer, kali ni saya offer 150, rugilah kita sebab itu customer kita, memang customer kita dan kita offer boleh, tapi janganlah terlalu banyak sangat. Sebab yang banyak ni untuk nak tarik new customer datang kat kita. New customer. Ya, untuk nak memperkenalkan. Kalau bagi, tapi bergantung juga kalau nak bagi free ni, tengoklah apa benda tu juga. Jangan sampai merugikan ya. Jangan sampai merugikan pula lah. Okey. Ada tawaran kayangan saya bagi. Diskaun 50% dari harga biasa. Semua benda ni, offer yang hebat-hebat. Offer yang kau. Ini maksudnya offer kau-kau. Servis ni harga biasa 300 tapi untuk anda saya offer 150 je. Tapi kita kena cerita kat dia secara tak langsung, benda ni bukan semua orang. Itu sebab tak semua orang boleh dapat ya. Nak bagi dia orang faham. Sebab ni offer kayangan terhad untuk 50 customer terawal sahaja. Ini kita bagi dekat dia satu dia nampak bahawa peluang ni kalau dia lepas memang tak dapat lah. Dia nak 50 orang je ni. Contoh macam tu. Ya. Yang ni kalau dan kena sambung kalau tangguh, tempat dah penuh, jangan marah. Sebab biasa ni benda ni akan terjadi. So kita pesan awal-awal. Sebab saya buka tawaran ni sampai pukul 10 malam ni saja. Contoh. Saya buka tawaran ni hanya sampai besok. Contohnya. Yang ni create urgency. Untuk nak bagi dia orang rasa urgent. Untuk nak bagi dia orang rasa, okey, ambil je lah. Dia nak 50 je ni. Contoh macam tu ya. Lepas 10 malam harga normal. Ni nak bagi tahu balik. Nak confirmkan balik kita bukan main-main. Lepas esok harga normal. Contoh macam tu. Nak bagi tahu kat orang bahawa ini bukan main-main. Ini tawaran kali ni je boleh. Contoh macam tu kan. Cukup 50 customer, saya dah tak ambil. Jadi nak jadi rugi kalau tak ambil ni. Nak rasa macam tu. Sebab dia orang dah baca kita punya iklan tu daripada atas sampai bawah. So minat tu memang dah ada. Kalau tak ada minat, dia tak akan baca sampai bawah. So bila dah dia sampai bawah baca, kita mestilah ambil peluang ni untuk bagi dekat dia, jangan fikir lama-lama. Macam tu. Itu tujuan dia sebenarnya. Okey, clear ya? Dan last kali, barulah kita kena letak tindakan ataupun dalam bahasa biasa, bahasa marketingnya, bahasa orang putih, bahasa Inggeris kita panggil call to action. Untuk call to action ni,
nasihat saya lah. Nasihat saya. Dia mesti spesifik. Spesifik maksudnya tak merapu. Pasal kita dah banyak merapu dah kat atas. Kita dah banyak kempen kat atas. So, untuk nak dia bertindak, jangan merapu lagi. Dah, jangan pujuk-pujuk dah, jangan. Terus, pam. Terus macam tu. Jangan merapu-merapu dah. Kat atas kita dah ayat power, ayat cantik, macam memujuk apa semua, janji macam-macam. Dia dah okey, dah ada minat yang orang kata interested tu dah ada. Kalau tak interested, dia tak akan baca sampai bawah. Dia akan baca setengah, dia lepas macam tu je. So, bila dia baca sampai bawah, okay, that's it. Bagi kat dia. Spesifik. Call nombor ni sekarang. Contoh macam tu. Tu maksud dia spesifik. Jelas dan tepat. Dan asingkan perenggan daripada yang tadi. Headline satu perenggan, intro satu perenggan, termasuk satu copywriting yang penuh lah. Okey, yang ni call to action ni tindakan satu perenggan bawah. Asing-asingkan dia. Sebab apa? Sebab jelas itu ialah tindakan apa yang perlu orang buat. Ya, beza dengan dalam kandungan. Jangan masukkan sekali dalam copywriting tu. Kadang-kadang orang tak perasan ke, ya. Yang ni satu lagi jangan letakkan banyak. Ada orang yang dia ada 4 nombor telefon. Okey, kemudian dia ada email. Dia ada 2-3 website. Contoh je lah, ya. Okey, ini nak memudahkan customer, semua kita letak. Itu bukan memudahkan customer, ya. Itu sebenarnya dia memeningkan customer. Dan kalau ada pula di antara nombor tu yang tak aktif, dia akan hilang kepercayaan. Dia akan malas lah. Ni, contoh macam tu. Nombor tak jawab, WhatsApp tak reply, yang masalah-masalah yang biasa terjadilah. So, jangan bagi banyak. Satu je. Maksimum 2. Maksimum 2. Kalau ikut saya lah. Maksimum 2. Jangan bagi banyak-banyak. Yes. Cik Jamil kata, macam iklan ada early bird. Yes. Betul. Inilah yang panggil, konsep early bird, inilah dia. Konsep early bird. Kalau kita pergi karaoke, kan? Pergi karaoke kan? Kau punya offer bila? Bila masa orang tak ada lah. 10 sampai pukul 11 pagi. Pukul 3 sampai pukul 6 petang. Yang tu dia bagi kau pasal apa? Pasal mesti ada juga orang nak kalau bagi offer yang kau punya. Tapi masa orang ramai tak payahlah bagi. Contoh malam memang orang biasa nak pergi karaoke lah, letih-letih nak sonok-sonok apa semua kan. Malam kita bagi diskaun, rugi kita lah pula. Contoh macam tu lah. Yes, tepat. Early bird. Perkataan yang tepat. Early bird. Tapi early bird ni perkataan yang lebih formal, lebih kepada bahasa yang formal lah, yang standard lah kan. Untuk bahasa online ni, untuk orang bahasa rojak ni, kita taklah letakkan early bird tu. Kita letakkan bahasa-bahasa yang rojak macam tadi lah, ya. Okey, tapi konsep dia yes, early bird. Okey. Contoh macam mana, ya? Ni contoh saya tak letak kat sini. Tapi kalau benda tu WhatsApp sekarang. Contoh, ada saya letak kat mana? Saya ada letak ni. Okey, contoh ni yang sini. Contoh satu je lah, ya. WhatsApp laju-laju ni satu perkataan yang biasa orang online guna. So, WhatsApp laju-laju. Dia macam dengan cepat. Dia macam tu. Dia akan createkan satu urgency dekat orang tu. Itu yang bagus. Sebab orang ke WhatsApp, at least kalau dia tak close pun tak apa. Sebab dia dah tahu dah kita, dia dah tahu dah servis kita, dia dah kenal kita at least. Okay? Yang penting kita nak dia contact kita tu. Alright. So, satu lagi. Dan yang paling last kali ni, satu je, last ya. Habis ni. Habis dah lepas ni. Last nombor 5. Tip yang bagus untuk call to action ni ada 4. Nombor 1, jangan bagi customer pening dengan banyak sangat cara nak contact. Jangan. Itu satu perkara yang
kurang bagus lah. Sebab ia akan buatkan customer tak tahu mana satu nak pilih, dan ada nombor tu pula kadang-kadang satu je yang selalu kita angkat, yang lain tak angkat, itu satu hal. Kadang-kadang satu je reply, yang lain tak reply, tu pun satu hal lagi. Macam-macam lah. So kita nak bagi banyak tu supaya nampak kita ni semua boleh. Kita ni banyak cara yang boleh. Kita ni orang kata apa, besar lah sebab banyak kontak kita ada. No. Orang berpandangan yang lain. Ya. Sebab tu kalau kita tengok kepada iklan-iklan TV ke kan, radio ke, dia tak bagi banyak. Yang ni untuk yang profesional. Kalau kita cakap berkaitan dengan professional level punya orang-orang yang buat copywriting ataupun buat iklan apa semua ni. Untuk contohnya, kalau McDonald contoh, mana dia bagi nombor telefon banyak-banyak? Dia tak bagi orang keliru. Satu nombor tu je. Pizza Hut, contohnya kan, dia bagi satu nombor tu je. Kalau tak pun dia bagi dua pilihan. Sebab apa? Sebab ada orang jenis A, ada orang jenis B. Ada orang jenis call, ada orang jenis WhatsApp. Contoh. Tambah sekarang ni, ada orang jenis apa ni kita panggil? Ada orang yang dia tak suka ni, dia suka online ni. Ada orang dia suka tanya dulu, nak pastikan dulu. Ada juga macam tu. So, dua dah cukup. Jangan bagi banyak-banyak. Jangan bagi customer tercari-cari mana nak contact. Ini satu kesilapan yang sangat besar. Kalau boleh, setiap yang kita promote, kalau boleh, kalau website, kalau tanya saya lebih suka website tu, hubungi sekarang tu, setiap tempat ada. Page bawah ada, ni ada. Sebab apa? Sebab orang semakin lama semakin malas tau. Jadi dia nampak ni, dia dah minat dah untuk hubungi, ada okey, klik hubungi ataupun klik order now. Contohnya kan Grab now. Contoh apa sajalah yang perkataan yang kita rasa sesuai. Dan jangan terlalu formal, itu kalau online. Tapi kalau kita ni jenis yang company kita ni deal dengan corporate, tak sesuai lah guna bahasa-bahasa macam tu. Kita guna bahasa yang corporate punya bahasa lah, ya. Formal, lebih pada formal punya bahasa lah. Tapi formal pula kita untuk nak cari corporate punya customer melalui media sosial, kita boleh buat iklan macam tu juga. Sebab ada di antara customer ni pun ialah daripada corporate. Contohnya kan. Cuma dia bukan mewakili corporate pada masa tu, dia ialah individu. Tapi mungkin dia salah seorang manager. Contoh macam tu lah. Yang boleh buat keputusan. Contoh macam tu lah kan. Tapi dia bukanlah satu badan corporate yang mencari servis kita tu as a corporate. Maksud saya macam tu. Okey. Jangan bagi customer pilih banyak-banyak. Sebab pilihan ni membuatkan dia ternanti-nanti. Ternanti-nanti membuatkan dia akan sejuk. Sejuk membuatkan dia akan lupa terus. Dan sikap, ini penting, ini pun penting, kita kena buang. Ini yang panggil kill your darling. Ini konsep ni dipanggil sebagai kill your darling kan. Dalam penulisan pun ada, dalam apa ni kan, kill your darling ni. Sayang nak buang benda ni. No. Antara yang ni dengan yang ni, yang mana yang kena buang? No, dua-dua yang sayang. No. Antara yang ni dengan yang ni, yang mana kena buang? Yang tu je. A or B. Itu je. Macam dengan mahkamah kan. Ya atau tidak? Sebenarnya, No. Ya atau tidak? Sebenarnya, dia tak nak dengar benda lain. Dia nak yes or no. Yang tu maksud dia kill your darling tu. Jadi, kita terpaksa juga buat keputusan. Mana yang memang semua penting bagi kita. Tapi, itulah dia punya konsep dia. Buang yang mana yang, di antara yang penting-penting, mana yang paling penting. Itu yang kita kekalkan. Maksud saya macam tu. Ya. Itu maksud konsep kill your darling. So, that's it. Itu saja. So, hari ini kita merangkumi semua perkara berkaitan dengan online basic. Pagi tadi saya tengok balik ya. Untuk takut ada yang terlepas pandang. Mula-mula pengenalan saya dah ulang tadi kan. Lepas tu domain. Bab domain ni saya ulang sekali lagi.
Okey, saya nak sekejap ya, saya nak offkan rakaman di sini supaya yang ni semua benda yang tak penting lah, yang dah ulang balik kan. So saya offkan rakaman dulu lah sebab nanti rakaman panjang sangat pula. So saya offkan dulu. Stop recording dan live pun. Okey, saya dah offkan. Sabar.